Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita teruskan dengan subtopik yang seterusnya iaitu gangguan kepada koordinasi badan. Okey, kita tengok objektif pembelajaran kita adalah untuk menyatakan contoh dadah, menyatakan kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol terhadap koordinasi badan. Kriteria kejayaan yang perlu kita capai hari ini ialah kita dapat menerangkan contoh dadah dan menyatakan kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol terhadap kesihatan badan. Okey, koordinasi badan boleh terganggu disebabkan oleh pelbagai faktor. Salah satunya adalah pengambilan dadah di luar kawalan. Dadah adalah satu bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impas dalam neuron. Okey, dia bukan sahaja mengganggu koordinasi badan, pengambilan dadah juga boleh menyebabkan ketagihan. Okey, kita tengok jenis-jenis dadah yang pertama. Yang pertama adalah jenis penenang. Yang mana penenang ni dia menghalang atau melambatkan pergerakan impas dalam koordinasi badan. Jadi pengguna akan rasa mengantuk, akan kurang dan juga kurang cemas. Yang mana dia bergantung kepada dos yang diambil. Contohnya adalah barbiturat dan alkohol. Okey, kemudian yang kedua kita tengok perangsang yang mana dia mempercepatkan pergerakan impas dalam koordinasi badan. Pengguna akan berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Contohnya adalah amfetamina dan metavitamin. Okey. Kemudian yang ketiga inhaler yang mana kita boleh sedut menerusi pernafasan. Dia menyebabkan halusinasi yang mana pengambilan dadah jenis inhaler ni dia merosakkan otak, paru-paru dan juga ginjal. Contohnya ialah pelarut dan bahan gas. Kemudian yang seterusnya halusinogen, dia mengubah laluan impas di dalam otak, menyebabkan khayal, menjejaskan persepsi, menjejaskan koordinasi otot. Menyebabkan terdengar suara-suara. Yang ni yang biasa macam halusinasi lah. Kita dengar suara macam contohnya suruh bunuh anak ke apa kan. Banyak kes macam ni. Contoh dadah jenis ni adalah ketamin dan LSD. Diethylamida acid lysergic. Okay. Penyalahgunaan dadah ni dia akan menyebabkan ketagihan. Dan penagih akan mengalami sistem penarikan jika tidak mengambil dadah. Antara simptomnya termasuklah menggigil, loya, resah dan juga ada perasaan rasa sedih ya. Okey, dadah ni memberi kesan kepada sistem saraf. Yang pertama, dia melambatkan sistem saraf yang menyebabkan degupan jantung, keadaan pernafasan dan tekanan darah. Jadi dia lambat bergerak balas terhadap rangsangan, mengantuk dan koordinasi badan yang lemah. Okey, penggunaan dadah menjejaskan sistem saraf dia juga boleh menyebabkan gangguan persepsi, halusinasi dan ilusi. Okey. Kemudian selain daripada itu dadah juga dia merangsang degupan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah yang mana dia menyebabkan pengguna yang mengambilnya akan lebih bertenaga, aktif, perasaan tidak menentu dan juga dia akan bertindak dengan lebih ganas. Okay, kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol terhadap koordinasi badan, ketidakseimbangan hormon, yang mana badan akan mengalami gangguan koordinasi dan juga dia akan terdedah kepada bahaya dan kecederaan. Tubuh badan akan mengalami pertumbuhan yang melampau atau tidak berlaku perkembangan jika berlaku kerosakan pada kelenjar pituitari. Jadi kelenjar pituitari ini adalah kelenjar induk yang kita dah belajar semalam. Okay, yang terdapat dalam kelenjar endokrin. Okey, perkembangan seks sekunder juga akan terbantu jika hormon estrogen dan testosteron gagal berfungsi secara normal. Gejala ketidakseimbangan hormon dapat diperhatikan melalui perubahan fizikal dan mental seperti badan terlalu besar dan tinggi, terlalu kurus, murung dan juga kurang daya ingatan. Ini kamu boleh tengok contoh-contoh yang ada kat sini lah. Ada tak ciri-ciri yang pada gambar ni ada pada diri kamu? Kalau ada tu maksudnya kena berhati-hatilah. Kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Seterusnya, pertuturan tidak jelas. Dia mengambil alkohol boleh memberikan kesan buruk kepada bahagian
cerebrum. Okey, bahagian otak ya, cerebrum ada 3 kan. Medulla oblongata, cerebellum dan juga cerebrum. Okey, cerebrum ni adalah bahagian otak yang mengawal pertuturan manusia. Jadi menyebabkan mereka yang minum alkohol berlebihan ni akan mengalami pertuturan yang tidak jelas dan juga meracau. Ini adalah contoh-contoh dia lah. Okey. Kemudian yang ketiga, tindakan refleks yang lambat. Bahan kimia psikoaktif dalam dadah dan etanol dalam alkohol akan melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan. Bahan kimia ini akan berada di antara neuron aferen dengan interneuron. Pergerakan impas akan terhalang dan melambatkan proses penghantaran maklumat ke otak. Maksudnya kalau berlaku kecemasan ke apa, dia lambat bertindak balas ya. Okey, contohnya kita boleh tengok pada penagih dadah ataupun mereka yang minum minuman beralkohol berlebihan. Lambat tindak balas dia ya. Okey, tengok kat sini. Ini adalah tindakan refleks yang lambat. Tak sampai kalau kamu tengok sini. Okey, dia jadi perlahan. Okey, kemudian yang seterusnya hilang keseimbangan. Okey, yang menyebabkan koordinasi otot lemah dan mengakibatkan cara berjalan tidak betul, terhuyuhayan dan juga hilang keseimbangan badan. Kalau kita tengok penagih dadah, dia jalan pun terhuyuhayan gitu kan. Okey, kemudian kesan yang seterusnya adalah sirosis hati. Okey, pengambilan minuman beralkohol berterusan jika diambil dalam jumlah yang banyak dan boleh menyebabkan kesan toksik kepada hati dan menyebabkan sirosis hati. Kamu tengok hati ni macam mana. Okey, yang mana sirosis hati ni adalah hati mengalami kerosakan yang kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Okey, yang mana dia akan merebak secara perlahan-lahan sehingga fungsi hati hilang sepenuhnya. Okey. Tengok gambar, ada perbezaan antara dua ni. Ini adalah hati yang sihat. Ini adalah pesakit yang mengalami sirosis hati. Disebabkan oleh pengambilan alkohol dan juga dadah yang berlebihan. Okey, kemudian ulcer perut. Okey, alkohol boleh menyebabkan ulcer perut ataupun ulcer peptik. Yang mana dia mengalami luka di bahagian dalam perut. Kenapa jadi gini? Sebab alkohol boleh menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid. Dalam perut kita memang dah sedia ada asid. Tapi bila kita minum alkohol, akan bertambah lagi asid. Yang mana dia akan mengakibatkan iritasi dan juga radang pada selaput di dalam perut. Jadi pesakit itu akan mengadu pedih ataupun sakit di kawasan ulu hati, berasa kembung perut, loya dan juga muntah. Okey, jadi dia boleh mengalami gejala yang lebih serius. Contohnya muntah darah dan juga najis berwarna hitam. Okey, jadi najis tu, warna najis kita tu boleh sebagai salah satu petanda lah menunjukkan usus kita tu ada masalah. Okey, kamu boleh tengok ataupun Google jenis-jenis warna najis yang menunjukkan ada masalah. Jadi kita kena alert lah untuk kesihatan kita sendiri. Okey, ini adalah ulcer perut ataupun ulcer peptik. Kamu boleh tengok selalunya dalam cerita banyak macam ni kan. Dia selalu muntah darah. Okey, perlakuan ganas. Yang ni yang biasa kita tak nak lah. Dia akan jadi bertindak di luar kawal yang boleh menyebabkan membunuh ibu bapa, adik-beradik. Dia boleh bertindak secara tanpa sedar lah. Pengambilan dadah seperti amfetamin akan mengaktifkan sel otak dan meningkatkan kadar metabolisme. Dia mana dia akan jadi lebih aktif, tidak dapat tidur, bersikap ganas dan agresif. Okay, yang ni kalau minum alkohol berlebihan dia akan mabuk dan juga hilang kewarasan fikiran. Yang mana dia akan bertindak macam orang gila. Ketawa sorang-sorang, bertindak di luar kawalan dan boleh menjadi ganas. Maksudnya dia di perlakuan dia tu tanpa sedar. Di bawah pengaruh alkohol ataupun dadah. Tengok ni. Ada tak kamu yang macam ni? Gelak sorang-sorang. Ada perasaan takut macam ni. Ataupun kamu nampak macam terdengar-dengar orang cakap suruh bunuh ke apa. Okey, halusinasi. Yang ni mengubah
Persepsi seseorang pengguna, dia akan rasa paranoid, halusinasi, syak wasangka dan takut terhadap orang lain lah. Dia akan menyebabkan kelakuan menjadi agresif terhadap orang lain. Yang cikgu cerita tadilah. Dia perasaan dia macam-macam, bercelaru. Padahal sebenarnya biasa je, tapi sebab dia di bawah pengaruh alkohol, dia yang fikir bukan. Bukan. Okey, jadi habislah untuk subtopik 7.2. Saya harap kamu tonton video ni sebelum kita buat latihan yang seterusnya.